dan salam sejahtera semua. Saya Lorena Esther beserta dengan rakan sekumpulan saya akan membincangkan tentang topik falsafah pendidikan kebangsaan dan peranannya dalam membentuk masyarakat yang sejahtera, yang mana di dalam perbincangan ini akan dibincangkan bersama pengenalan falsafah pendidikan negara, matlamat, cabaran yang dihadapi, objektif, peranannya, beserta dengan kesimpulannya. Baiklah, pertama-tama sekali saya akan membincangkan tentang pengenalan falsafah pendidikan kebangsaan. Apa itu falsafah? Perkataan falsafah merupakan dua perkataan yang berasal daripada bahasa Greek kuno, yaitu filosofia, yang mana philos bermakna cinta dan sophia bermakna kebijaksanaan, yang akhirnya membawa maksud cintakan kebijaksanaan ataupun sahabat kepada kebijaksanaan. Perkataan sinonim bagi falsafah ialah kepercayaan, ideologi, isme, konsep, sikap ataupun pegangan kepada sesuatu kumpulan. Menurut Anthony Quinton 1995, falsafah ini didefinisikan sebagai satu pengkajian umum yang merujuk kepada asas mengenai hakikat, sesuatu realiti, kewujudan atau kejadian, ilmu pengetahuan, nilai, akal, minda dan bahasa. Maksud pendidikan. Berdasarkan Kamus Pelajar edisi kedua, pendidikan didefinisikan sebagai perihal ataupun perbuatan yang mendidik. Manakala berdasarkan Kamus Dewan edisi 4, pendidikan didefinisikan sebagai pertama, perihal mendidik, kedua, ilmu pendidikan yang dimaksudkan sebagai ilmu didik, ilmu mendidik dan pengetahuan mendidik, dan yang ketiga diartikan sebagai didikan, latihan dan ajaran. Manakala definisi untuk kebangsaan pula ianya dikaitkan dengan negara secara keseluruhan, nasional, sesuatu yang dipilih untuk melambangkan kepribadian sesebuah negara seperti bahasa, pakaian dan sebagainya. Kebangsaan ini secara amnya diartikan sebagai satu universal yang ditimbal-balikkan dengan negara secara menyeluruh. Terusnya saya akan membincangkan mengenai objektif yang terdapat di dalam falsafah pendidikan kebangsaan ini. Di dalam perbincangan ini terdapat beberapa objektif yang ingin kami tekankan bagi memahami lebih tentang falsafah pendidikan negara. Pertama-tama sekali, yaitu memahami matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Yang kedua, memahami peranan falsafah pendidikan kebangsaan dalam membentuk masyarakat sejahtera. Manakala objektif yang ketiga adalah mengenal pasti cabaran bagi melaksanakan falsafah pendidikan kebangsaan dalam membentuk masyarakat yang sejahtera. Baiklah, untuk perbincangan selanjutnya saya akan serahkan kepada sahabat saya, yaitu Sapirman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sapirman bin Tabel akan memperjelaskan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Sebelum itu, izinkan saya berpantun sebagai pembuka bicara. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Mari kita mulakan. Matlamat falsafah pendidikan kebangsaan yang pertama adalah untuk melahirkan insan yang harmonis dan seimbang dalam berbagai aspek, yaitu jasmani, emosi, rohani, dan intelek agar menjadi seorang warga negara yang berguna untuk negara. Dalam kata lainnya, matlamat falsafah pendidikan kebangsaan ini adalah bermotifkan untuk melahirkan seorang insan yang sempurna serta menghayati ciri-ciri seperti percaya kepada Tuhan, berilmu pengetahuan, bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama, dan negara.
Selain daripada itu, ianya bertujuan untuk melahirkan seorang insan yang berakhlak mulia, memiliki sahsia diri yang seimbang dan sepadu bagi memupuk perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum dan bangsa. Oleh itu, terdapat 4 aspek yang perlu digilap dan ditanam dalam diri seseorang untuk selarikan dengan konsep dan matlamat pendidikan. Aspek yang pertama diperlukan bagi melahirkan seorang insan yang harmonis dan seimbang adalah jasmani. Jasmani adalah ditekankan dalam pendidikan jasmani serta kegiatan-kegiatan kurikulum di sekolah. Selain daripada itu, ialah emosi atau dalam kata lain, emotional quotient. Emosi seseorang juga memberi implikasi besar dalam membentuk insan yang harmonis serta seimbang, yang mana ianya mendasari pemikiran kognitif, kerana kognitif ini adalah dipengaruhi oleh keadaan emosi yang stabil. Seterusnya pula adalah rohani, di mana ianya harus ditekankan dalam mata pelajaran agama dan moral di samping aktiviti keagamaan di sekolah. Aspek yang terakhir iaitu intelek melalui pendedahan intelektual yang betul dan sesuai ianya supaya dapat membantu dalam melahirkan seorang insan yang seimbang dan memiliki kreativiti dalam cara berfikir secara inovatif dalam segala hal. Sekian daripada saya berkenan dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya, Alonika akan membentangkan mengenai peranan falsafah pendidikan kebangsaan dalam membentuk masyarakat yang sejahtera. Salam sejahtera dan salam hormat. Saya Alonika Sidirik akan membentangkan tentang peranan falsafah pendidikan kebangsaan dalam membentuk masyarakat sejahtera. Setiap individu mempunyai potensi berbeza dalam pelbagai aspek. Potensi itu dapat dibahagikan kepada beberapa bahagian, yaitu dari segi bakat, jasmani, intelek, dan lain-lain lagi. Justru, falsafah pendidikan kebangsaan berperanan untuk memperkembangkan potensi individu. Ianya dapat meningkatkan lagi kebolehan terpendam dalam diri seseorang untuk individu tersebut menguasai dan menggilap kebolehan yang mereka perolehi. Tambahan lagi, falsafah pendidikan kebangsaan berkait rapat dan sangat menekankan konsep Jerry, atau lebih dikenali sebagai jasmani, emosi, rohani, dan intelek. Pendidikan bukanlah sekadar melahirkan tenaga kerja dan sumber manusia untuk negara semata-mata, namun melalui pendidikanlah akhlak mulia seseorang individu dapat dibentuk. Melentur bulu berlah dari rebungnya. Begitulah pepatah Melayu mengatakan. FPK yang juga selari dengan konsep pendidikan Islam mampu melahirkan insan yang beradab, yang sekaligus membentuk akhlak mulia seseorang individu. Sehubungan dengan itu, perpaduan merupakan konsep yang selalu ditekankan dalam negara yang berbilang kaum seperti negara kita ini, Malaysia. Falsafah pendidikan kebangsaan sangat memainkan peranan penting dalam membantu untuk memupuk perpaduan di kalangan masyarakat. Sebagai contoh, perpaduan di kalangan masyarakat yang berbilang kaum dapat dipupuk melalui pendidikan dengan membekalkan kemudahan-kemudahan asas-asas pendidikan kepada golongan yang kurang berada. Masih terdapat golongan yang kurang bernasib baik untuk mendapatkan akses kepada pendidikan meskipun zaman kita sudah moden. Antara usaha kerajaan bagi membantu golongan ini adalah dengan pemberian komputer riba secara percuma kepada mereka. Di samping itu, FPK yang berkait rapat dengan konsep pendidikan Islam dapat membantu dalam meneguhkan rohani dalam individu dan juga membangunkan emosi yang stabil dalam pembesaran anak-anak muda. Rohani didefinisikan sebagai perkara-perkara yang berkaitan dengan roh, yaitu bahagian dalam diri manusia yang mempunyai keupayaan untuk berfikir.
Manakala emosi pula boleh didefinisikan sebagai suatu ekspresi perasaan dan rasa dalaman hasil daripada tindak balas individu terhadap suatu situasi yang sedang berlaku atau sudah berlaku, seperti emosi gembira, sayang, benci, marah, dan lain-lain. Di dalam pendidikan Islam, insan yang beradab akan sedar tanggung jawabnya kepada diri sendiri, yaitu untuk menumbuhkan rohani dan membangunkan emosi yang stabil dan tidak mudah digoyah. Selain dari itu, FPK juga membantu dalam mendidik masyarakat untuk bertanggung jawab kepada diri, masyarakat, agama, dan negara. Pendidikan di Malaysia pada masa kini semakin maju seiring dengan perkembangan global dunia. Salah satu perkara yang ditekankan oleh kerajaan untuk perkembangan pendidikan ialah pembangunan modal insan dalam pendidikan agar dapat membina negara yang maju. Tanpa adanya FPK, masyarakat akan menjadi kucar-kacir, tidak tenteram dan tidak stabil. Oleh itu, FPK diwujudkan agar penduduk Malaysia dapat hidup dengan lebih bertanggung jawab atas sesama insan untuk pembentukan negara yang lebih cemerlang. Salam sejahtera, nama saya Razema binti Pasirus dan saya akan membincangkan tentang cabaran bagi melaksanakan falsafah pendidikan dalam membentuk masyarakat yang sejahtera. Cabaran bagi melaksanakan falsafah pendidikan kebangsaan dalam membentuk masyarakat yang sejahtera terbagi kepada 3 bahagian, yaitu globalisasi, kemahiran dan penghayatan guru terhadap falsafah pendidikan kebangsaan, dan juga integrasi nasional. Pertama sekali, mari kita lihat pada cabaran pertama, yaitu globalisasi. Globalisasi merujuk kepada kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi tanpa sempadan. Meskipun perkembangan teknologi memberi banyak kemudahan kepada pengguna, namun terdapat juga keburukan dari segi kemudahan untuk akses berbagai perkara terlarang tanpa had yang boleh dilayari oleh individu atau masyarakat. Kesan dari tren globalisasi ini menyebabkan gejala negatif masyarakat meningkat kerana tiada kawalan khusus terhadap akses globalisasi. Justru itu, globalisasi ini memberikan cabaran terhadap pendidikan kerana pengaruhnya yang tinggi terhadap masyarakat. Arus globalisasi menyebabkan keruntuhan akhlak dan jati diri individu kerana budaya tempatan yang multi terhakis hasil daripada pendedahan budaya luar yang tidak sehat dan tidak ditapis. Oleh itu, pendidikan berterusan memainkan peranan yang penting dalam memupuk generasi sehat serta mencapai objektif negara. Cabaran seterusnya ialah kemahiran dan penghayatan guru terhadap falsafah pendidikan kebangsaan. Guru memainkan peranan penting untuk pelaksanaan falsafah pendidikan kebangsaan kerana guru merupakan individu yang mendidik dan bertanggung jawab secara formal terhadap penyampaian pendidikan kepada pelajar dari usia yang muda. Antara salah satu cabaran dalam penyampaian pendidikan guru adalah kurang penghayatan terhadap kerjaya yang mereka pilih. Sesetengah tenaga pengajar memilih kerjaya guru bukan berdasarkan minat untuk mendidik, tetapi sebagai pilihan akhir atas kekurangan atau kegagalan dalam mendapatkan kerjaya selepas tamat pembelajaran. Hasil dari kegagalan penyampaian falsafah pendidikan kebangsaan ini menyebabkan pelajar cuma fokus kepada akademik dan mengendahkan pembentukan bagi sasia diri yang sepatutnya diberikan daripada guru. Mari lihat kepada cara penerapan falsafah pendidikan kebangsaan dalam diri tenaga pengajar. Antara cara untuk penerapan falsafah pendidikan kebangsaan dalam kalangan pendidik adalah dengan penglibatan diri dalam kursus yang sering dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia yang secara langsung meningkatkan lagi pengetahuan pendidik terhadap peranan dan kepentingan falsafah pendidikan kebangsaan dalam proses pembelajaran. Selain dari itu, penyediaan berkala yang sering dilakukan di sekolah untuk menilai keberkesanan pelajaran dari pendidik juga merupakan salah satu cara untuk memantapkan pemahaman terhadap falsafah pendidikan kebangsaan kepada pendidik dan juga pelajar. Oleh itu, setiap pendidik mestilah memahami peranan falsafah pendidikan kebangsaan dalam pendidikan agar dapat mewujudkan insan yang harmoni dari segi ceri, yaitu jasmani, emosi, rohani, dan intelek. Cabaran terakhir untuk pelaksanaan falsafah pendidikan kebangsaan ialah
adalah integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional ialah proses untuk mewujudkan perpaduan dan penyatuan antara berbilang manusia dari berbagai aspek, contohnya agama, budaya, latar belakang yang berbeza, dan status sosial yang berbeza. Integrasi nasional ini diperkenalkan oleh kerajaan agar dapat mengekalkan perpaduan dalam negara. Mengekalkan integriti nasional merupakan satu cabaran tinggi untuk pelaksanaan falsafah pendidikan kebangsaan kerana kepelbagaian yang perlu ditangani. Hal ini kerana rakyat yang berbeza latar belakang, terutama dari segi agama dan budaya, kurang memahami dan mengenali perbezaan sesama sendiri dan sering menganggap bahawa pegangan mereka adalah betul dan menyebabkan perpaduan rakyat terputus. Kesan dari itu, pelaksanaan falsafah pendidikan kebangsaan akan terganggu kerana tujuan pendidikan melalui pemupukan perpaduan dalam kalangan rakyat tidak dapat dilaksanakan dengan betul. Seterusnya ialah cara menangani masalah integrasi nasional dalam pelaksanaan falsafah pendidikan kebangsaan. Antara cara menangani cabaran integrasi nasional adalah dengan menyemai dan memupuk semangat patriotisme yang berterusan dalam pendidikan pelajar. Contohnya menyanyikan lagu negaraku dalam perhimpunan sekolah setiap minggu. Selain itu, penyambutan Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos setiap tahun di sekolah dengan pelbagai aktiviti dianjurkan akan membantu meningkatkan interaksi dan komunikasi antara pelajar. Penglibatan pelajar dalam aktiviti-aktiviti ini akan membantu dalam memupuk perasaan cinta terhadap tanah air dan secara tidak langsung memupuk semangat perpaduan dalam masyarakat berbilang kaum. Akhir sekali ialah kesimpulan dari kajian yang kami jalankan. Kesimpulannya, falsafah pendidikan kebangsaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam melahirkan masyarakat yang sejahtera. Kerana perkara ini memberikan kesan secara menyeluruh dalam pembentukan insan yang berilmu, berakhlak dan berketerampilan. Selain dari itu, falsafah ini juga bersifat universal, bukan sahaja mempengaruhi individu tetapi juga mempengaruhi masyarakat sekeliling. Lahirnya individu yang berpotensi adalah hasil daripada pelaksanaan falsafah pendidikan kebangsaan dan lahirnya masyarakat adalah turut daripada pelaksanaan falsafah yang sama kerana hal ini saling berhubung kait. Dengan ini diharapkan Malaysia sentiasa memartabatkan apa jua falsafah yang boleh membantu dalam kesejahteraan Malaysia. Sekian, terima kasih. Itu sahaja dari kami.